Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Ayu Suraya binti Zaidi dari PPISMP Matematik 1. Jadi hari ini saya akan membentangkan sebuah topik, sebuah tugasan di bawah subjek GPPP 1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Baiklah, tugasan tersebut bertajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Kita teruskan dengan agenda yang akan berlaku sepanjang video ini. Yang pertama ialah pengenalan mengenai apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta guru berjiwa pendidik. Yang kedua ialah PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang ketiga, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang keempat, 6 aspirasi murid. Yang kelima, 11 anjakan. Dan terakhir sekali ialah implikasi. Baiklah, sekarang ialah pengenalan. Pertama sekali saya akan terangkan sedikit apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan. Pertama sekali, aspirasi dan hala tuju ini merupakan satu hasrat kerajaan dalam usaha untuk membangunkan sistem pendidikan negara. Yang kedua ialah guru berjiwa pendidik. Mari kita lihat bersama-sama video untuk memahami dengan lebih mendalam apa itu erti guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Guru yang berketerampilan, penyabar, emosi yang seimbang dan mempunyai sistem nilai yang tinggi akan membentuk manusia yang berkepribadian tinggi selain dijadikan ikutan oleh pelajarnya. Kesan, guru berjiwa pendidik mampu membentuk anak murid yang berjaya. Sekarang ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi pertama sekali pelan ini telah diperkenalkan pada tahun 2013 dan diteruskan selama 13 tahun sehingga tahun 2025. Jadi mengapa pelan ini dilaksanakan? Pertama sekali untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan negara. Yang kedua untuk meningkatkan pandangan ibu bapa. Dan yang ketiga untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Dan apakah fokus pelan ini? Ia adalah untuk pembangunan dan perkembangan sistem pendidikan negara. Jadi PPPM ini telah dilaksanakan secara 3 fasa ataupun 3 gelombang, iaitu gelombang pertama dilakukan semasa tahun 2013 hingga 2015, gelombang yang kedua pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dan gelombang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025. Jadi gelombang pertama ia lebih kepada penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem. Gelombang yang kedua ialah kurikulum standard sekolah rendah dan menengah disemak semula diperkenalkan, dan gelombang ketiga berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Kita teruskan dengan agenda yang seterusnya iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Sekarang kita teruskan dengan aspirasi yang pertama iaitu akses kepada kejayaan. Jadi buat pengetahuan semua, sistem pendidikan Malaysia ada satu prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua. Bila mana katanya pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa kira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik, iaitu tidak kiralah Melayu, Cina, India, Iban, ada hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti. Jadi kementerian juga berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. KPM juga telah menyediakan segala bentuk inisiatif dan bantuan kepada murid yang layak bagi memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Oleh itu,
Setiap pembangunan dan kemajuan pendidikan yang diusahakan oleh kerajaan harus dinikmati oleh semua, terutama kepada murid di kawasan luar bandar dan pedalaman serta kelompok minoriti. Aspirasi yang kedua ialah equity untuk semua murid. Untuk mencapai aspirasi ini, penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa kira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat perlu dilakukan. Dan menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Tiga aspek telah dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang equity, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin. Jadi ketiga-tiga aspek ini merupakan bukti yang tekal bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga berpendapatan sederhana dan tinggi. Walau bagaimanapun, pelbagai sokongan dan program disediakan bagi membolehkan mereka mencapai potensi penuh masing-masing. Aspirasi yang ketiga ialah perpaduan dalam kalangan murid. Seperti yang kita tahu, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Dan sejak merdeka lagi, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Dan sudah semestinya, sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Dan melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Jadi perpaduan ini menjadi satu faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan seterusnya, aspirasi yang keempat ialah kualiti standard antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Tapi, pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat berbanding negara Malaysia dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Dan ini telah menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar. Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa telah menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Jadi untuk mencapai hasrat setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu sediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain ikut standard antarabangsa. Jadi penambahbaikan prestasi ini termasuklah bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi, penakbulan dan penyelesaian masalah. Disebabkan itu, PISA dan TIMSS telah dimunculkan sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. TIMSS ini merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. PISA pula bertujuan menilai kecekapan murid dalam bacaan. Aspirasi yang terakhir ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi. Untuk mencapai kecekapan tinggi dalam pengurusan sistem pendidikan, keberhasilan murid merupakan sebuah indikator atau faktor untuk memastikan aspirasi ini dicapai. Jadi dalam usaha untuk mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan.
Sekarang kita teruskan dengan 6 aspirasi murid. Okey, baiklah. Jadi, aspirasi murid yang pertama ialah kemahiran memimpin. Jadi, seperti yang kita tahu, pembangunan tamadun sesuatu bangsa ini terletak pada kualiti kepimpinan yang meneraju sesebuah negara. Jadi, usaha untuk membina pemimpin yang berkualiti ini penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Jadi ini penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara dan kelangsungan pada masa hadapan. Jadi sebab itulah sistem pendidikan perlu berusaha sedaya upaya untuk membantu setiap murid mencapai potensi penuh mereka. Jadi dalam konteks sistem pendidikan, aspek kepimpinan ada 4 elemen. Jadi yang pertama, keusahawanan. Jadi keusahawanan ini dia lebih kepada sekolah perlu memainkan peranan untuk bentuk budaya keusahawanan dalam kalangan murid. Jadi mereka dapat menjana kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua ialah berdaya tahan. Jadi kenapa murid yang berdaya tahan ini penting? Mereka penting supaya dapat menjadi aspirasi sistem pendidikan dan mereka mampu membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Yang ketiga ialah kecerdasan emosi. Bila mana kita ingin melihat seorang pemimpin itu berkesan, mereka perlu memimpin dengan memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain supaya mereka mampu untuk mempengaruhi mereka secara positif. Dan elemen yang terakhir ialah keterampilan komunikasi, iaitu kemahiran komunikasi lah. Jadi kemahiran ini penting supaya seseorang itu boleh berinteraksi dan berhubung dengan orang lain dan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang produktif serta proaktif. Aspirasi yang seterusnya ialah kemahiran berfikir. Jadi kemahiran berfikir ni merupakan satu elemen yang penting dalam mempersiapkan murid supaya mereka berupaya untuk bersaing pada peringkat global. Jadi seperti yang kita tahu, berfikir ni merupakan satu proses kognitif yang membolehkan sebuah maklumat itu diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Jadi pemikiran aras tinggi mencabar murid untuk menginterpretasi, menganalisis atau memanipulasikan maklumat agar dapat menyelesaikan sesuatu masalah dan mencetus idea baharu. Dan kemahiran ini penting supaya murid mempunyai keupayaan memacu pembelajaran sendiri dan mampu untuk menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Aspirasi yang ketiga pula ialah pengetahuan. Jadi pengetahuan ni lebih kepada apa setiap murid perlu miliki. Jadi murid ni dia perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi yang sepenuhnya untuk melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup hasas. Dan mereka juga perlu menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Selain daripada mata pelajaran tadi, mereka juga perlu diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Jadi dengan pengetahuan yang ada, semestinya murid yang dilahirkan itu dapat membantu membangunkan sistem pendidikan negara. Yang keempat ialah identiti nasional. Jadi dalam konteks identiti nasional ini, setiap murid perlu berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Jadi setiap murid tanpa kira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus bangga jadi rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Inilah yang menjadi aspirasi dalam PPPM, iaitu setiap murid berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia dengan membawa identiti nasional tanpa mengira etnik, agama dan status sosioekonomi. Yang kelima ialah etika dan kerohanian.
Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi supaya mereka dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Jadi kerohanian ni dia mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Integriti merupakan suatu keupayaan ataupun mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Dan mereka juga perlulah bertanggungjawab dari segi sivik, iaitu bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar, serta memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dengan adanya nilai etika dan kerohanian, mereka dapat menjadikan ilmu dan kemahiran digunakan dengan cara yang betul dan individu juga menjadi lebih manusiawi. Dan akhir sekali ialah kemahiran dui bahasa. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Jadi ini beri peluang kepada semua murid untuk kuasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan, dan di samping itu bahasa Inggeris dijadikan bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Apabila sistem pendidikan dapat menghasilkan murid yang menguasai kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa, ia dapat memberikan sebuah nilai tambah sekaligus menyediakan masyarakat yang mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk bersaing di peringkat global. Kita teruskan dengan agenda yang seterusnya, iaitu 11 anjakan. Jadi anjakan ini merupakan satu tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara, dan setiap anjakan perlu memberi kesan kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Kita teruskan dengan anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti, iaitu pendidikan bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai 2 bahasa utama, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan mereka juga digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Mandarin. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Dan yang keempat, mentransformasikan profesi keguruan menjadi sebuah profesi pilihan dan bukannya profesi paksaan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan beroperasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupayakan JPN, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara, PPD Pegawai Pengesah Dalaman dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan TMK, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi, bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan yang akhir sekali, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Seterusnya kita beralih kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama ialah pembangunan profesionalisme. Jadi apabila seorang guru ingin membangunkan profesionalisme dalam diri, mereka perlu sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja. Okey, anjakan minda bererti guru ni perlu berani untuk meneroka pelbagai cabang ilmu supaya pelbagai kaedah dan teknik pengajaran berkesan dapat dipelajari. Dan mereka juga perlu ada keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah untuk memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Jadi, perkara ini penting bagi mencetuskan murid yang mempunyai idea baharu dan berupaya menyelesaikan masalah. Guru juga perlu saling bekerjasama, bersikap terbuka dan harus sentiasa menambah baik amalan profesional
secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya ialah kemahiran teknologi. Jadi, guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi sebagai satu pemudah cara dan untuk mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi secara bersemuka ataupun maya. Dan guru juga perlu sentiasa mereka bentuk, membangun dan maafkan saya, guru perlu sentiasa mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Dan oleh sebab itu, dengan adanya kemahiran teknologi, mereka boleh menggabungkan alat dan sumber kontemporari yang baharu dalam pembelajaran mereka. Jadi dengan ini, pembelajaran dalam kelas akan jadi lebih seronok dan murid akan sentiasa berasa gembira dan teruja untuk mempelajari sesuatu ilmu. Dan yang ketiga ialah mempunyai wawasan. Jadi dalam konteks ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk transformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mereka mampu untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Dan akhir sekali, menjadi suri teladan. Jadi guru ini perlulah menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Jadi, dengan adanya seorang guru yang mampu menjadi contoh yang baik kepada setiap murid, sudah tentu contoh-contoh yang baik tersebut akan diikuti oleh pelajar dan mereka akan mengaplikasikan perkara tersebut dalam aktiviti harian mereka. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung video dan kita teruskan dengan agenda yang terakhir iaitu kesimpulan. Jadi di sini kita dapat tunjukkan bahawa guru berjiwa pendidik memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid, 11 anjakan. Jadi pendidikan negara semestinya dapat berkembang maju. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.